محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسير عليك يسير وتمم بخير. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri bin Haji Mustaqim, Imam Masjid Negara, kerana sudi bersama-sama dengan Gubernur Iman lagi dalam kuliah duha hari ini, sambungan tadabbur surah Al-Baqarah, sambungan ayat 144 kan Ustaz? Ya, betul. Betul? Bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu yang setia bersama-sama dengan Gubernur Iman daripada subuh tadi hingga ke sekarang. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim pengurusan Gubernur Iman, sahabat-sahabat yang dipimpin oleh pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur dan sahabat takbiran Gubernur Iman. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, mari sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah dan duduknya kita di dalam halaqah ilmu, Allah kurniakan kefahaman, kurniakan keberkatan, kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nak masuk ayat yang seterusnya, ayat 144, dan ayat ini adalah tentang ayat memujuk Nabi. Memujuk Nabi ialah bila benda baru. Maksud benda baru macam mana? Orang-orang Yahudi, ahli kitab ni, kan, orang Mekah, orang Madinah, mereka ni adalah orang yang berpengalaman. Orang Yahudi terutamanya, orang yang berpengalaman dalam beragama. Mereka ramai nabi-nabi yang datang pada kaum mereka. Dan mereka bukan hanya ada satu kitab, tapi 2 kitab, 3 kitab kepada mereka. So mereka dikira sebagai otai dalam agama Samawi. Dan perkataan-perkataan dari mereka membawa impak, terutamanya pada Nabi. Bila dia kata, engkau nak tukar-tukar kiblat. Kiblat asal kat sini, pandai-pandai tukar ke Kaabah. Jadi perkataan tu sedikit sebanyak memberi kesan pada Nabi. Lalu Allah turunkan ayat untuk memujuk Nabi. Kan, ayat tu memujuk Nabi. So, ketaatan Nabi akan bertambah. Ketaatan Nabi akan bertambah. Dan ditambah pula sewaktu selama ini Nabi sangat berharap, Nabi sangat kasih, sayang dan cinta pada Kaabah. Suatu di Mekah, waktu Nabi sembahyang, kiblat waktu itu menghadap ke Baitul Maqdis. Tapi Nabi sembahyang, Kaabah tu diletak setentang dengan Baitul Maqdis. Nabi akan sembahyang, kalau menghadap Baitul Maqdis, Kaabah tu diletak di depan. Begitu sekali Nabi sayang dan suka pada Kaabah. Dan waktu berhijrah, baginda sangat nak kembali untuk menghadap Kaabah. Sebab kenapa sangat nak kembali pada Kaabah? Kerana Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim. Kan? Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim, dan kita baru saja
selesai dengar cerita tentang siapa Nabi Ibrahim. Orangnya penyayang, suka berdoa, ingat anak cucu keturunan. Siapa yang tak suka dan sayang? Kita sebelum kenal Nabi Ibrahim, kita tak ambil kisah pun tentang dia. Tapi tak kala kita dengar cerita tentang dia, betapa baginda bersungguh-sungguh mendoakan kita, maka timbul rasa, aku kena ingat Nabi Ibrahim dan sebut sungguh-sungguh tahiyat akhir. Begitulah Nabi SAW. Baginda kenal benar dengan lelaki yang namanya Ibrahim ni. Lebih-lebih lagi, baginda pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Kan, Nabi Ibrahim ni mukanya mirip dengan Rasulullah SAW. Macam jumpa dengan cermin. Kan? So, baginda menunggu-nunggu. Sebab itulah sebelum kiblat tu ditukarkan ke Mekah, ada beberapa occasion yang Nabi mengangkat kepalanya melihat ke langit. Ada sekali, dua kali Nabi angkat kepalanya ke langit. Nabi ni tuan-puan, Nabi SAW, baginda adalah manusia yang paling beradab dengan Allah. Nabi ni kalau dalam keadaan biasa, normal, berjalan, baginda suka menundukkan pandangan. Bukan kerana ada perempuan, tak. Kerana baginda sangat hormat, sangat segan, sangat menjiwai rasa kehambaan dengan Allah. Baginda tak angkatkan pandangan. Nak melihat ke langit tu bukan dia lah. Bukan dia. Berjalan dengan tawaduk, rendahkan pandangan. Begitu rasa izzah pada Allah, berjalan sebagai seorang hamba. Tapi ada beberapa kali baginda mengangkat muka melihat ke langit. Mengangkat muka melihat ke langit. Lalu kerana itu Allah turunkan ayat ni. Nabi tak minta apa-apa. Nabi tak angkat tangan berdoa. Tak. Tengok ke langit je. Nabi tengok ke langit je. Tak bercakap. Tak sebut apa-apa. Nabi hanya tengok ke langit. Dalam hati tu ada harapan. Rindu pada Baitullah. Kan kalau boleh nak menghadap Baitullah, ada harapan tu. Tapi Nabi tak cakap. Nabi cuma angkat muka ke langit. Dan Nabi tak berani nak berdoa. Kan? Kiblat kot. Ingat senang-senang nak tukar. Kiblat ni hak Allah. Kemana Allah nak letak kiblat tu, itu hak dia. Kita nak menyembah Allah ni ikut kiblat yang Allah tentukan. Itu hak dia. So, Nabi, bagi dia rasa bukan kapasiti dia untuk minta pada Allah nak ubah kiblat. Tak. Punya Nabi. Punyalah Nabi tu bersikap, bersifat seperti hamba. Kalau kita tak. Selagi mana kita rasa itu hak kita, kita minta. Benda yang mustahil kita minta. Kan? Tapi Nabi tak. Nabi hanya mengangkat mukanya ke langit. Kita kata mendongak ke langit. Tak minta, tak berdoa. Begitu. So, kesan daripada perbuatan Nabi itu, kita tengok apa yang Allah buat. Okay?
Jom kita cuba rasa cinta dalam ayat ni. Nak rasa apa? Rasa cinta. Allah berfirman, qad nara, sungguh kami telah lihat taqalluba wajhika, engkau menghadapkan wajahmu fis sama, ke langit. Allah respon perbuatan Nabi. Sungguh wahai Muhammad, kami telah lihat engkau mendongak ke langit. Falanuwalliyannaka, maka kerana itu engkau palingkanlah qiblatan tardaha, engkau palingkanlah kiblat sehingga engkau reda. Engkau hadapkanlah kiblat itu ke arah yang engkau suka. Nabi cuma dongakkan muka ke langit. Allah yang tahu tentang manusia, sangat tahu tentang manusia. Tanpa Nabi bercakap pun, Allah beri. Itu level kasih sayang yang macam mana tu tuan-tuan. Ini soal kiblat. Dia bukan benda kecil kiblat ni, benda besar pun, benda paling asas, paling basic dalam kita beragama ni, solat, arah kiblat kot. Yo. Kita perlu baca ayat ini dan rasai cinta Allah pada Nabi. Cuba tengok isteri kita, cuba tengok suami kita. Kan? Tak, jangan tengok dulu isteri dan suami kita sekarang. Cuba tengok kesefahaman antara nenek kita, nenek dan atuk. Atuk dehem 2 kali, nenek dah siapkan kopi. Siap kopi. Tu persefahaman tu. Level kasih sayang sampai ke tahap tak perlu komunikasi. Tak perlu bercakap untuk minta. Nampak begitu, dia akan buat seperti mana yang begitu. Kadang level kasih sayang kakak kepada adik-adik. Malam Isnin, Ahad malam Isnin ataupun petang Ahad, dia dah siap semua, dia dah main semua. Dia dah masuk bilik untuk iron baju. Bukan iron baju dia je, iron baju adik-adik dia. Tanpa diminta, tanpa diarah, tanpa disuruh. Itu level sayang. Dan sekarang ni hanya kerana Nabi mengangkat kepala ke langit, Allah beri pada Nabi. Allah suruh Nabi buat keputusan. Arah mana yang kau nak jadikan kiblat. Ikut suka kau. Sweet. Sangat sweet. Begitu rasa cinta Allah pada Nabi. Hadaplah arah mana. Tardaha, sampai engkau redha. Tardaha, arah yang engkau suka. Dahsyat. Itu Allah kata, fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Aku tahu kau nak sangat Masjidil Haram. Palingkanlah mukamu ke arah situ. Kau nak kat situ kan? Sila. Haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Di mana saja kamu berada, hadapkanlah mukamu ke arahnya.
Ui, tukar kiblat kot. Bertukar kiblat. Dan kemudian Allah kata apa? Wa innal ladina utul kitab. Dan mereka, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu, yang pernah diberi kitab tu, la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Mereka akan tahu perkara berkaitan kiblat ini adalah perintah yang benar dari Tuhan. Mereka sebenarnya tahu. Orang Yahudi yang duk kutuk-kutuk Nabi itu, yang kata, tengok Islam tak konsisten. Kejap kat sini, kejap kat sini. Allah kata, apa yang dalam hati mereka, mereka tahu ini arahan dari Tuhan. Jangan dirisau. Itu mulut mereka je tu. Mulut mereka je yang buruk, yang busuk. Tapi hakikatnya mereka tahu. Ini arahan dari Tuhan. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Dan Allah tak sekali-kali akan lupakan peristiwa hari ini. Allah sekali-kali takkan abaikan apa saja tuduhan-tuduhan yang mereka lontarkan padamu. Dahlah Allah datangkan bentuk kecintaan tak berbelah bagi pada Nabi. Di hujung ayat Allah beri garanti. Allah takkan lupakan apa yang mereka buat ni. Jangan risau. Kau suka ke arah situ, hadaplah. Jadikanlah itu kiblat. Dan Allah garanti. Allah takkan lupa apa yang mereka buat. Ini baru cinta tuan-puan. Inilah level cinta Allah pada Nabi. Level cinta Allah pada Nabi ialah apa yang Nabi nak Allah buat. Apa yang Nabi nak Allah perkenankan. Itu level cinta. Sekarang kita tengok level cinta kita pada Nabi. Level cinta kita pada Nabi. Apa yang kita buat? Kita buat puisi memuji-muji Nabi. Kita buat majlis mengingat Nabi. Apa lagi yang kita buat? Kita siap buat capal sebagai tanda penghormatan pada Nabi. Soalannya ialah, Nabi nak cinta macam tu ke? Nabi nak kita ikut apa yang dia buat. Dan Nabi nak kita ikut tanpa memilih. Nabi nak sunnah dia tu dibangunkan. Apa sunnah besar yang Nabi tinggalkan? Apa sunnah besar yang Nabi tinggalkan? Perpaduan, kesatuan, ukhuwah. Itu sunnah besar yang Nabi tinggalkan. Jadi kita boleh capai tak? Sunnah besar yang Nabi buat tatkala Muhajirin pindah ke Madinah. Antara Muhajirin dan Ansar disatukan. Itu sunnahnya. Kita buat tak? Sunnah besar yang Nabi bawa agar orang-orang beriman ni tiada rasa dengki iri hati pada orang beriman yang lain. Ghillan tu tak ada. Kita buat tak? Kan? Kita buat puisi-puisi puji Nabi. Memang Nabi suka dipuji.
Ha, kita ni sikit-sikit dengki, sikit-sikit dengki. Kita tengok cara Allah tunjukkan cinta pada Nabi. Ha, kan. So, ayat 144 adalah lambang kecintaan Allah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wih, kiblat kot. Kiblat. Dan ayat ni sebenarnya mendatangkan rasa gerun. Rasa gerun bila kita baca ayat yang lain. Contohnya, surah Munafiqun. Contohnya dalam surah Munafiqun, ayat yang ke ni ayat yang kelima. Ayat yang kelima. Ini kisah tentang orang munafik yang diajak untuk beristighfar. Siapa? Kisah ini tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Setiap kali sebelum Nabi berkhutbah Jumaat, dia akan kata, "Hey, orang-orang Islam, dengar Nabi nak berkhutbah." Tiap kali Nabi nak bangun untuk berkhutbah, dia akan buat pengumuman. "Hey, orang-orang beriman, dengar. Nabi nak berkhutbah." Ada satu ketika Nabi berkhutbah memberi peringatan kepada orang munafik, menyatakan tentang sikap dan sifat orang munafik. Abdullah bin Ubay yang offended, dia bangun meninggalkan khutbah Jumaat. Sewaktu dia berjalan keluar, ada orang Islam, orang beriman yang kata, jom dengar khutbah Nabi. Bertaubatlah. Masih belum terlambat. Jomlah dengar supaya Nabi minta ampun bagi pihak Allah. Macam tu. Dan apa yang dibuat oleh Abdullah bin Ubay ni? Dia berpaling, gelengkan kepala. Dia gelengkan kepala, dia berpaling keluar. Berlalu dengan sombong dan angkuh. Kemudian Allah kata apa lagi? Sawa'un alaihim. Sama je pada mereka. Astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Sama ada engkau minta ampun untuk mereka atau engkau tidak minta ampun untuk mereka, la yaghfirallahu lahum. Allah takkan ampunkan mereka. Ayat ini dia describe Nabi minta ampun pada Allah. Nabi minta. Nabi sebut, Nabi doa, minta. Allah kata apa? Aku tak akan ampunkan. Kalau tengok ayat tadi surah Baqarah, Nabi baru angkat kepala. Hubungan Nabi dengan Allah ni rapat. Nabi angkat kepala, Allah dah bagi. Belum minta, Allah dah bagi. Tapi bila merujuk kepada perangai orang munafik, Allah sangat offended dengan orang munafik. Nabi minta pun Allah tak bagi. Seram. Kita kena berusaha sungguh-sungguh agar kita punya perangai ini jangan sampai ada bibit-bibit munafik. Allah takkan ampunkan.
La yaghfirallahu lahum. Tapi ayat ni tuju kepada siapa? Munafik waktu tu. Pun begitu masih dalam bentuk umum. Boleh jadi munafik sepanjang zaman. Allah benci. Sampai ke tahap Nabi minta ampun bagi pihak mereka pun Allah tak terima. Kalau dalam ayat yang lain, engkau istighfar 70 kali ke, 100 kali ke, tak. Aku tak akan ampunkan. Ngeri tuan-tuan. So level Nabi yang minta ampun, Allah tak bagi. Level Nabi, Nabi dah minta. Kalau kiblat tu Nabi tak minta, Allah bagi. Ini Nabi minta, Allah tak bagi. Hui. So maksudnya ada certain thing, ada perkara-perkara tertentu yang Allah sangat bertegas, terutamanya berkaitan dengan hati, berkaitan dengan iman. Oh dahsyat. Okay, next kita akan pergi ayat 145. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd wa la'in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm innaka idzal laminal zalimin. Maksudnya apa? Dan sungguh jika engkau bawakan kepada orang-orang itu, Yahudi dan Nasrani, orang-orang yang telah diberi kitab, segala bentuk ayat, keterangan, segala bukti dari Quran. Ma tabi'u qiblatak, mereka takkan menurut kiblatmu. Cuba tengok Yahudi sekarang. Kiblat mereka di mana? Kekal pada tembok ratapan. Cuba tengok Nasrani. Kiblat mereka ke mana? Entah mana arah. Buktinya, tengoklah church. Ngadap mana? Kan? Church tu dibuat ngadap mana? Entah mana arah. Ikut suka dia. Yahudi, dia kekal pada tembok ratapan dia tu, kekal menghadap dinding Masjid Al-Aqsa. Bukan menghadap Kaabah pun. Sinagog yang mereka buat, kiblatnya mana? Menghadap ke Baitul Maqdis. Salah kata, apa pun bukti yang kau bawa pada mereka, mereka tak akan mengikutmu. Mata bi'un qiblatak. Mereka tak akan mengikut menurut kiblatmu. Wa ma anta bitabi'in qiblatahum, dan engkau takkan mengikut arah kiblat mereka. Wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd, dan sesama mereka sendiri kiblat beza-beza. Sebahagian dari mereka juga tidak akan mengikut kiblat sebahagian yang lain. Mereka sendiri tak mana-mana arah mereka jadikan kiblat. Church mana sama kiblat masing-masing. Sinagog dia akan ikut perbandaran punya bangunan. Tapi cuba tengok umat Islam. Masjid Kristal misal kata, waktu dibangunkan tanpa mengikut piawaian arah kiblat. Tapi bila orang nak sembahyang dalam tu, orang ikut arah kiblat, bukan ikut dekat mana mihrab dibina. Ada di masjid dan surau. Mereka ada istilah kiblat ke entah? Tak tahu. Tengok surau-surau dekat Pasaraya. Dia ikut bangunan ke? Tak. Ikut kiblat. Bangunan yang 4 segi macam tu, kiblat dia sengit. Kita tu tak ikut kiblat. Ayat ini
Diturunkan 1400 tahun dulu. Relevan sampai sekarang. Kita je yang bila nak beribadah, kita akan particular mana arah kiblat. Sampai ke tahap kita nak buat toilet dalam rumah pun mengambil kira kedudukan dan posisi kiblat. Itu hebatnya orang yang beriman. Kita tak ikut feng shui ni tak. Mana arah, tak. Dan Allah bagi tahu. Sebenarnya apa yang mereka ikut? Mereka tak ikut arah kiblat. Tapi apa yang mereka ikut? Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Mereka sebenarnya mengikut rasa, kehendak, nafsu. Mimba' di maja'aka minal ilm. Mereka ikut nafsu setelah datang ilmu, pengetahuan, wahyu kepada mereka. Innaka idzan laminaz zalimin. Kalau begitu, kalau engkau terpengaruh macam perangai mereka, engkau zalim, wahai Muhammad. Ni Allah cakap dengan Nabi ni. Kalau engkau ikut perangai macam mereka yang ikut nafsu, dah ada arah kiblat, ikut suka hati, engkau zalim. Dan ini juga peringatan untuk kita, tuan-puan. Kadang kita kat rumah, kita betul-betul pasti ke kiblat yang kita imani selama ini arahnya betul. Kan sekarang ni kita ada apps yang menentukan arah kiblat. Kan apps menentukan arah kiblat. Betul-betul kita pastikan ke situ arah kiblatnya? Atau kita main ikut bapa aku dulu tunjuk macam ni, aku ikutlah macam ni. Kita check tak? Kita check tak? Kalau check, ya, kita terkeluar daripada kelompok zalim. Kalau kita ikut main rasa-rasa macam ni lah. Ikut suka, ikut nafsu, innaka idzal laminaz zalimin. Sesungguhnya engkau jika ikut nafsu macam tu, zalimlah namanya. Kalau apps berbeza-beza arah, call pejabat mufti. Minta orang dia datang, satu kali cek arah kiblat, RM50. Minta pejabat mufti tentukan arah kiblat rumah kita. Bayar RM50. Gitu. Dan kita juga dapat peringatan. From time to time, kan ada poster. Istiwa il-A'zam. Matahari benar-benar berada atas Kaabah. So, bila matahari benar-benar ada atas Kaabah, maksudnya bayangan yang dihasilkan oleh matahari itu benar-benar selari dengan Kaabah. Sebab tu kita dekat Malaysia, daripada pemahaman kita tu, bayangan kalau kita letak kayu, bayangan tu selari dengan Kaabah. Itu tujuannya supaya kita dok check kiblat kita ni betul ke tak. Jika tidak, kita zalim. Jika tak, kita zalim. Apa beza kita dengan orang-orang yang pernah diberi kitab tapi kita tak particular tentang kiblat? Kitalah penerus legasi kiblat yang istimewa. Hadiah dari Allah buat Nabi. Itu pentingnya arah kiblat kita ni. Hadiah dari Allah kot pada Nabi. Kau nak menghadap mana, wahai Muhammad? Hadaplah sampai engkau puas. Kemana arah engkau nak? Mengingati ni kita dah rasa berbunga-bunga hati kita. Itu penting arah kiblat. Saat kita rasa cinta, kasih dan sayang kepada keduanya, Allah dan Rasul. Dia ada hubungan akrab di situ. So bukan ikut suka. Jika tak, kita zalim.
kita zalim. Dan kemudian Allah beri peringatan seterusnya. Alladzina atainahumul kitab. Dan orang-orang yang telah diberi kitab, Yahudi dan Nasrani. Ya'rifunahu. Mereka tahu. Mereka mengenali Nabi. Kama ya'rifuna abna'ahum. Seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka. Diorang bukan tak kenal Nabi. Kenal. Mereka bukan tak tahu tentang Nabi. Kenal. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi. Bukan tak tahu. Bukan tak kenal. Ahli-ahli kitab ni, terutamanya kitab Taurat dan Injil, ada. Sepatutnya mereka ni orang berilmu. Mereka tahu banyak perkara tentang agama. Tapi mereka sembunyikan benda tu. Ialah macam kita lah. Kita tahu tentang undang-undang. Tapi tak, kalau kita langgar undang-undang tu, kita akan mencipta 1000 alasan untuk membenarkan perbuatan kita. Mereka sembunyikan. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal Nabi. Ibnu Salam. Ibnu Salam ni orang Yahudi yang masuk Islam. Dia kata, sesungguhnya ketika aku melihat Nabi, maka aku terus kenal dia sebagaimana aku kenal anakku sendiri. Bahkan aku lebih kenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Ibnu Salam. Siapa Ibnu Salam ni? Sahabat Nabi, orang Yahudi yang masuk Islam. Dia kata dia memang kenal Nabi. Sebab sifat-sifatnya pernah diterangkan dalam kitab Taurat dan Injil. Kenapa disebut anak? Kenapa disebut anak? Sebab anak ni adalah manusia yang kita sudah sangat biasa dengan dia. Kita tengok kelibat beratus kanak-kanak. Daripada jauh kita dah kenal, tu anak, itu anak aku tu, tu anak aku. Cara berjalan tu aku tahu dah. Aku tahu dah. Jenis kalau berjalan tak ngangkat kaki, dia main seretnya, ni anak aku lah, ni anak aku. Dari belakang kita dah tahu dah. Malah, cuba tanya mak-mak. Beratus baby menangis, dia kenal mana satu suara anak dia. Tengok ramai-ramai orang dekat rumah, ada budak menjerit, tu bukan anak aku. So dia relax je. Tapi bila menjerit anak dia, mana anak aku, mana anak aku. Dia kenal. Itu level kenality. Kenality, ada ke perkataan? Itu level kenalnya Yahudi pada Nabi. Tak tahulah kata anak. Yang paling kita kenal. Mereka memang sungguh-sungguh kenal Nabi seperti mereka kenal anak mereka. Dia tengok dari kecil. Dia baca berulang kali. Itu level kenalnya ulama Yahudi pada Nabi. Itu pendapat pertama. Ada pendapat lain yang sebut ya'rifunahu, hu dekat situ kembali kepada arah kiblat. Maksudnya ahli kiblat memang tahu kiblat ke Kaabah. Seperti mana mereka tahu, mereka kenal ayat anak sendiri. Kenapa? Sebab sejarah itu sudah ada. Kaabah siapa yang bina? Nabi Ibrahim. Dia kenal sangat kiblat tu ke situ. Dan dia tahu sangat sejarah macam mana kiblat daripada Kaabah bertukar ke Baitul Maqdis. Mereka sangat tahu. Tak tipu lah. So bila Allah ubah balik ke
Kaabah, mereka sudah sangat tahu ini perintah Tuhan. Tahu sangat. Tapi sebab degil dan keras kepala, sebab dengki dan iri hati, mereka tetap kutuk Nabi. Benda dah maklum kot, dah tahu dah. Saja. Dan ada juga who yang merujuk kepada Quran. Ya'rifunahu tu merujuk kepada kitab Quran. Allah kata orang-orang yang pernah diberi kitab, mereka sangat kenal Quran seperti mana mereka kenal anak mereka. Yahudi, pendetanya bukannya orang yang tak baca Quran. Mereka sangat kenal Quran. Cuma lagi mereka tak beriman. Nak dibanding dengan kita kenal tak Quran? Tak kenal. Lepas tu kita cakap Yahudi ni teruk. Kita kenal Quran pun tak. Level kefahaman mereka terhadap kitab dan level kefahaman mereka terhadap Quran sama macam mereka kenal anak mereka. Kita dan ketiga-tiga maksud hu kepada Nabi, hu itu ya'rifunahu, hu tu kepada kiblat, hu kepada Quran boleh menempati maksud ayat ni. Dan Allah kata apa? Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Sebahagian daripada mereka menyembunyikan kebenaran sedangkan mereka tahu. Sebahagian mereka, tak semua, tapi kebanyakan, majoriti mungkin daripada pendeta-pendeta Yahudi berusaha layak tumunal haq. Mereka sedaya upaya berusaha untuk tutup, sembunyikan kebenaran. Wahum ya'lamun, sedang mereka tahu. Satu peristiwa apa? 9/11. Itu kan usaha nak menyembunyikan kebenaran. Usaha nak memburuk-burukkan orang Islam. Usaha nak memburukkan agama ni. Nak sembunyikan kebenaran. 9/11. Mereka sedaya upaya nak tutup. Nak kata Islam ni teroris lah, ganas lah, itulah, inilah. Keluarkan ayat-ayat Quran yang kontroversi bagi pihak mereka. Dia kata, ni tengok. Ayat surah mana? Maidah ke An-Nisa. Yang qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Surah Baqarah. Qatiluhum haitsu thaqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir itu di mana saja kamu dapati mereka. Dia ambil sekerat. Lepas tu dia katakan, inilah bukti bahawa agama ni agama ganas. Zaman berzaman percubaan itu. Layak tumun. Ada lam pula. Lam tu lam sumpah. Nak menunjukkan usaha mereka bukan sedikit. Berkali-kali berusaha menyembunyikan kebenaran. Tapi kebenaran takkan boleh disembunyikan. Sebab kebenaran ini cahaya. Kebenaran ni cahaya. Macam mana kita nak tutup cahaya? Tak boleh. Seperti kita nak tutup cahaya matahari sewaktu matahari ada. Tak boleh. Manusia takkan boleh tutup cahaya matahari. Wahum ya'lamun. Sedang mereka tahu itu adalah kebenaran. Gitu. Dan Allah bagi tahu. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Fala takunanna minal mumtarin. Kamu, kita. Kamu wahai Muhammad. Kita yang dapat Quran. Fala takunanna minal mumtarin. Jangan ragu.
Sebab kebenaran datang dari Tuhan. Sebab tu kita rasa pelik. Pelik dengan orang kita. Pelik dengan orang-orang bijak pandai kita sekarang ni. Yang gaduh tentang mana satu yang betul. A betul, B betul. Nak cari mana satu yang lebih betul. Sebab dia rasa apa yang dia bawa itulah kebenaran. Sedangkan kebenaran dari siapa? Dari Allah. Kita gagal untuk melihat dan berakhlak seperti mana akhlak orang-orang terdahulu. Akhlak ulama-ulama silam. Akhlak Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bila dia berdebat dengan orang lain. Bila dia berdebat dengan orang lain, dia ada satu harapan. Apa harapan dia? Aku harap akan lahirlah kebenaran sama ada dari mulut aku atau daripada mulut engkau. Imam Syafi'i bila dia berdebat tentang fiqah, dia berharap agar lahirlah kebenaran kalau bukan dari aku, dari engkau. Dia tak rasa diri dia tu benar. Kita pula bila berdebat, kita rasa kita betul. Orang lain semua salah. Pendapat orang lain tertolak. Sebab tu asyik kita je nak bercakap. Tak pernah dengar orang lain nak bercakap. Tak pernah dengar hujah orang tu. Asyik suka potong cakap orang. Malah ada dalam kalangan kita yang tak boring ke apa, kelas-kelas kuliah, ustaz tengah mengajar, dia boleh sampuk. Boleh kacau ganggu, boleh buat itu, boleh buat ini. Sebab dia rasa, ini semua tak perlu dengar. Kan? Dia rasa dia betul. Sedangkan kita perlu beriman dengan ayat ini. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu bukan dari aku. Kebenaran dari Tuhan. Suatu setiap ilmu, perbahasan, kita perlu teliti sebab kita nak kebenaran. Bukan hanya daripada ustaz-ustaz yang kita suka, tapi dengar juga daripada ustaz-ustaz yang kita rasa, aku tak setujulah dengan pendapat dia ni. Dengar dulu. Cak kebenaran bukan hanya datang dari pihak kita, tak. Dan inilah ayat yang mengeluarkan kita daripada perangai-perangai asabiyah. Asabiyah apa? Ekstrim kepada satu-satu pendapat. Hanya satu-satu pendapat. Aku percaya pada ustaz tu je, ustaz lain tak. Jangan gitu. Kebenaran datang dari Allah. Dan Allah boleh dia terbit daripada mana-mana mulut manusia. Kalau tak percaya, jom kita tengok bukti bahawa kebenaran itu datang dari Allah dan Allah berkuasa untuk keluarkan kebenaran itu dari mulut siapa pun walaupun orang tu kafir. Buktinya dalam surah An-Naml. Sekejap tengah cari surah An-Naml. Surah An-Naml, mana surah An-Naml? An-Namlu, surah semut. Oh, ini. Surah semut. Apa yang benar dalam surah An-Naml diucapkan oleh seorang kafir. Waktu itu dia kafir lah, kemudian dia beriman. Sewaktu dia kafir, dia ucapkan benda ni dan Allah rakamkan dalam Quran nak menunjukkan apa yang dicakap tu betul. Sebelum dia beriman, waktu tu dia kafir dan dia ungkapkan satu perkataan dan Allah rakamkan perkataan orang tu nak menunjukkan apa yang dicakap tu betul.
Dahsyat tak? Dahsyat. Sebab kebenaran tu memang datang dari Allah. Ni. Okey. Allahu. Okey, ni. Okey. Qalat ya ayyuhal mala'u. Oh, ni. Ayat 34. Ayat 34. Balqis, raja perempuan tu, Balqis. Waktu ni dia belum beriman, belum jumpa dengan Nabi Sulaiman. Baru berbincang dengan dia punya general. Dia kata apa? Innal muluk. Sesungguhnya raja-raja, idza dakhalu qaryatan, bila dia menjarah satu-satu bandar, bila dia menguasai, bila dia menjajah satu-satu bandar, afsaduha, dia akan merosakkan bandar tu. Dia akan merosakkan negeri tu. Wa ja'alu, dan dia akan jadikan a'izzat ahlaha, rakyat yang mulia, azillah, menjadi hina. Dia akan jadikan penduduk yang mulia menjadi hina. Wa kadzalika yaf'alun. Begitulah nanti Sulaiman akan buat pada kita. Pernyataan Ratu Balqis ini adalah realiti yang berlaku mana-mana negara yang menjajah negara lain. British, apa dia buat pada kita? Dia menjadikan kita semakin maju ke? Tak. Dia jadikan sultan-sultan kita, pembesar-pembesar kita hina. Dia rosakkan sistem sedia ada. Perancis slide dulu. Jepun, apa dia buat? Negara-negara yang Perancis, apa dia buat pada Afrika? Spain, apa dia buat pada Filipina? Habis hilang agama. Agama Islam tidak dikenali langsung dekat Filipina. Ratusan tahun dijajah. Dan fakta itu pernah disebut oleh Ratu Balqis. Waktu tu dia menyembah matahari. Allah rakamkan perkataan itu sebab itu adalah kebenaran. Satu-satunya waktu satu kerajaan menjajah kerajaan lain yang dia tidak jadikan ahli dia. Dia tidak melakukan kerosakan, dia tak jadikan ahli yang mulia menjadi hina. Pembukaan kota Mekah. Pembukaan kota Mekah. Satu-satunya kerajaan yang menjajah kawasan lain sehingga kan perbuatan itu tidak disebut sebagai penjajahan. Kan Nabi dari Madinah, dia menguasai kota Mekah. Perbuatan tu tidak dipanggil penjajahan. Tetapi perbuatan tu dipanggil apa? Pembukaan kota Mekah. Sebab apa yang Nabi buat, Nabi tidak jadikan ahli penduduk Mekah sebagai hina, tetapi kekalkan kemuliaan. Malah Nabi terus kekalkan kemuliaan pemimpin dia, Abu Sufyan. Siapa nak selamat, tinggal dekat rumah Abu Sufyan. Dan tiada sebarang pertumpahan darah. Begitu Quran membentuk kepimpinan. Merubah dari kebiasaan, keluar dari kebiasaan orang menjajah ni teruk, busuk dan teruk. Nabi datangkan satu bentuk penjajahan baru yang memuliakan manusia. Itu impak Quran. Dan itulah bukti al-haqqu min rabbik. Kebenaran hanya datang dari Tuhan. Bukan dari mulut saya, bukan dari mulut orang tu. Tak, Allah akan letak kebenaran tu pada mana-mana tempat yang Allah nak. Tinggal lagi
kita boleh tunduk tak pada kebenaran. Kadang-kadang kita balik kerja penat, kita nak rehat. Atau kita balik kerja, sepanjang kerja kita tak tengok handphone. Balik rumah, itulah masa kita nak check email ke apa ke, WhatsApp ke. Tiba-tiba datang Hauna. Daddy ni asyik lebihkan handphone berbanding anak sendiri. Apa dia buat? Apa dia cakap tu betul tak? Apa dia cakap tu betul tak? Betul. Kebenaran. So, apa tindakan daddy? Kau budak-budak apa tahu? Daddy work. Menolak kebenaran, sombong. Menolak kebenaran, tak jauh beza dengan iblis. Apa dia sebut betul? Letak handphone. Terima kasih ingatkan daddy. Okay, jom anak-anak. Mari kita bermain. Mari kita luangkan masa. Nampak tak? Kebenaran ni dia, bila datang kebenaran pada kita, raikan kebenaran. Sebab menolak kebenaran sama macam iblis. Fala takunanna minal mumtarin, jangan ragu-ragu. Datang kebenaran, jangan ragu-ragu. Wow, itu peringatan luar biasa. Dan moga kita kekal berdiri bersama kebenaran. Lazim-lazimlah tengok boy. Sebab dekat situ ada cikgu dia yang bersama dengan kebenaran. Wallahu a'lam. Kembali pada moderator. Allah. Dah habis Ustaz, ya Allah. Oh, dah habis. Subhanallah. Ya Allah, saya tak tengok jam. Saya ingat ada lagi. Ya Allah, Ustaz nak buka soalan ke? Boleh. Silakan apa nak tanya, ya Allah. Rasa macam kejap sangat. Silakan jemaah ada soalan tak? Tiba-tiba masuk Papa Zola. Kebenaran. InsyaAllah. Ada soalan Assalamualaikum, kecil tak ada? Ya, waalaikumsalam. Farhana. Ustaz ada cakap sebelum ni sebenarnya orang Kristian, orang Yahudi tu semuanya adalah orang Islam. Kalau pada orang Kristian, saya nampak sebab dia percaya pada Trinity, maka dia dah keluar daripada Islam, beza daripada Islam. Tapi kalau Yahudi tu macam mana pula Ustaz? Okey, bila disebut tentang Islam, kita merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dan ikrar pengakuan dari anak-anak dia. Kan ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Leluhur Yahudi sekarang ni memang pernah mengaku yang mereka adalah Muslim, orang yang berserah diri, orang yang Islam. Cuma bila Islam ni dia ada rukun. Islam ni dia ada rukun yang disebut sebagai berserah diri. Tanda engkau surrender, kau kena tunjuklah benda yang menunjukkan, menampakkan yang kau benar-benar surrender. So rukun kita surrender ni, kita kena membuat penyaksian Allah Tuhan sebenar dan dia punya pesuruh yang terkini Muhammad. Dia ada banyak pesuruh-pesuruh lain, dia ada banyak rasul-rasul yang dia utus, yang paling baru namanya Muhammad. So selagi dia tak surrender benda tu, dia tak Islam. Dia tak betul-betul surrender.
Dia Faham? kena luangkan masa untuk menyembah Allah 5 kali satu hari, solat. Dia kena pada harta dia tu keluarkan certain amount. Itu benar surrender tu. Harta aku bukan milik aku kena keluarkan zakat. Masa aku bukan milik aku kena solat. Bina hubungan dengan Allah. Haji, kalau aku mampu, aku kena surrender. Haji tu kan kita pergi, surrender. Begitu. So, Yahudi dan Nasrani, ia benar dahulu para nabi dan rasul mereka bawa ajaran yang sama, iaitu surrender pada Allah, tetapi penganutnya, pengikutnya yang tak ikut apa yang nabi dan rasul mereka bawa. So asalnya mereka Islam, asalnya mereka surrender, tapi bila wala ini taba'ta ahwa'ahum, tak kalau mereka mengikut hawa, kehendak diri, nafsu mereka, itu bukan surrender, itu ikut nafsu. Dia tidak surrender pada Allah. Dia berserah pada nafsu, ikut nafsu dia nak. Gitu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ada lagi soalan jemaah? Ustaz, kita sambung ayat 148 Ya betul. akan datang. 148. Baik. Nak ni. Ada lagi soalan? Jemaah, silakan. Sebelum kita tutup dia. Cerita pasal arah kiblat ni panjang Ustaz kan? Ya. Cerita pasal kiblat ni panjang. Dan ayat 148 tu dia ada fokus. Dia ada fokus. Ada orang yang melihat ayat 1, itu nantilah akan datang. 148 tu panjang juga tu. Tak habis lah. Sampai pukul 10. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada soalan lagi, so kita boleh, kita tutuplah, nanti kita sambung hari Isnin besok insyaAllah. Malam. Maghrib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza Ustaz atas hari ini tadabbur. Bila datang kebenaran, jangan ragu-ragu. Sesungguhnya kebenaran itu daripada Tuhan. Raikan kebenaran, kerana yang menolak kebenaran itu iblis, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan bertambah kefahaman kita dalam urusan agama kita, dalam urusan ibadah kita. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita. Mudah-mudahan barokah. Mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Kuliah akhir kita hari ini, kuliah Isyak bersama dengan Al-Fadil Ustaz Dr. Ahmad Mursyidi bin Mustafa dengan Al-Minnahu As-Saniyah. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Gemenur Iman dengan kuliah akhir kita hari ini. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi kepada Ustaz untuk bacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sini dah habis.